Okey, kalau lah kapal selam tu dia terapung je, okey, dia terapung statik je. Dia tak ke atas ke, dia tak ke bawah ke dia hanya bergerak kiri kanan je. Nah, dia tak pergi atas ke, dia tak pergi bawah ke, dia tak menyelam ke bawah ke ataupun dia tak naik ke atas ke. Kalau keadaan macam ni, dia tengah statik, dia tengah pegun, maksudnya apa? Dia punya daya apung dia adalah sama dengan dia punya berat dia. Okay, kejap cikgu punya pen ni. Ya Allah. Kejap macam apa pula guna pen. Okey. Daya apung dia sama dengan berat kapal selam. Okey, dia terapung kalau dia terapung pegun lah. So daya apung dia sama dengan berat kapal selam. Tapi kalau lah kapal selam tu naik ke atas, contohnya tapi kalau kapal selam dia naik ke atas, maksudnya daya apung dia lebih ke kurang daripada berat kapal selam? Kamu rasa apa? Lebih ke kurang? Respon. Kalau kapal selam tu naik ke atas, dia punya daya apung dia kena lebih daripada berat kapal selam ke ataupun daya apung dia kurang daripada berat kapal selam? Lebih. Lebih daya apung dia kena lebih daripada berat kapal selam, barulah dia boleh naik ke atas. Tapi kalau itu kalau kapal selam nak naik ke atas, tapi kalau kapal selam dia nak turun bawah, kejap cikgu punya tulisan ni, cikgu punya pen ni dah patah lah. Macam mana boleh ke kalau nak pergi loyat kita boleh rentas daerah tak? Siapa tahu? Kita boleh rentas tak pergi loyat? Dah seorang pun tak respon. Okay, kalau kapal selam kita boleh ke kalau nak rentas pergi loyat? Tak tahulah Azam. Tahu. Macam mana ni pen cikgu macam nak patah. Aduh. Okey. Kalau lah nak turun ke bawah kan. So daya apung dia, okay, ni daya apung, okay, ni berat kapal selam. So kamu rasa kalau kapal selam nak turun ke bawah, daya apung dia kenapa? Kena lebih ke kena kurang? Supaya dia turun ke bawah. Lebih. Kalau daya apung lebih daripada berat kapal selam tu naik atas. Okay, dia akan kurang. Tapi kalau nak selam tu turun ke bawah, kan dia nak turun ke bawah, menyelam ke bawah, ke dasar. So daya apung dia mesti kurang berat kapal selam. So dia ada 3 situasi kat sini, okey. Tadi first situasi apa? Kalau dia tengah pegun. Kalau kapal selam tu pegun, dia tak naik atas, dia tak turun bawah, dia pegun je dekat permukaan laut ni. Okey, dia pegun macam ni, permukaan laut ni, dia hanya ke kiri ke kanan je. So waktu ni daya apung dia, okey, dia punya daya apung dia sama dengan berat kapal selam, okey. Dia punya daya apung. Kat mana daya apung ni? Daya apung ni yang menghala ke atas ni. Okey, ni daya apung sama dengan dia punya berat kapal selam. Tapi kalau kapal selam tu nak naik ke atas, kan nak naik, maksudnya daripada bawah air dia nak naik ke atas, so daya apung dia kena lebih daripada berat kapal selam. Tapi kalau kapal selam tu nak turun bawah, nak pergi ke dasar, daya apung dia mesti kurang daripada berat kapal selam. So macam mana kita nak buat situasi ni supaya daya apung tu lebih ke, daya apung tu kurang ke? Caranya adalah dengan apa? Siapa tahu?
Dalam pasal tak dalam kapal selam ni dia ada apa? Dia ada nama dia apa ni? Nama dia tangki balas ni. Okey. So kalau kamu nak kapal selam ni naik ke atas, tadi daya apung ni mesti apa? Nak naik daya apung dia mesti kurang kan? So tangki ni mesti kurang daripada berat. Kejap Cikgu tunjuk video je lah. Tengok video ni. Okey, ni contoh kapal selam. Dia pakai prinsip Archimedes. Korang nampak ke video ni? Respon. Nampak. Okey, ni kapal selam. Okey. Okey, sekejap Mana kita naik atas. Okey, dia kata apa? Bila kapal selam ni dia nak turun ke bawah. Okey, kalau dia nak menyelam ke bawah, dia punya daya apung dia kena kurangkan. Maksudnya berat kapal selam tu kena lebih. So macam nak bagi berat kapal selam ni lebih? Dia akan buat apa? Dia akan tengok dia kata apa ni? Surrounding water is allowed to fill the tank. Okey? Until the desired depth is reached. Maksudnya apa? Air dekat sekeliling ni akan masuk ke dalam tangki balas ni supaya berat kapal selam ni supaya kapal selam ni berat lah. So bila kapal selam ni berat, dia akan lebih lah daripada daya apung. So dia akan turun ke bawah. Itulah cara kita nak bagi kapal selam ni berat. Kita isi air ke dalam tangki balas. Faham ke? Faham. Faham. Tu kalau nak bagi kapal selam tu turun ke bawah so kamu kena bagi kapal selam tu berat lah. So cara ni isi air dalam tangki balas. Jadi kat situ nanti berat kapal selam akan lebih daripada daya apung. Okey, kalau nak bagi kapal selam tu naik atas, kapal selam tu kena ringan. Okey, kapal selam kena ringan. So daya so dia punya berat dia akan kurang lah daripada daya apung. So macam nak bagi dia ringan? Siapa ada idea macam mana nak bagi kapal selam ni ringan supaya dia boleh naik ke atas? Keluarkan air. Ya, keluarkan air. So tengok kalau naik ke atas nak nampak air tu keluar daripada tangki balas. Okey. Macam itulah cara kapal selam operasi. Okey. So bila kapal selam nak turun bawah, kapal selam tu kena berat. So isi air dalam tangki balas supaya berat kapal selam tu akan lebih daripada daya apung. Okey. Isi air dalam tangki balas supaya berat kapal selam ni lebih daripada daya apung. And then kalau nak naik atas, nak kena bagi kapal selam tu ringan, keluarkan air daripada kapal selam. So nanti berat kapal selam tu akan kurang daripada daya apung. Itulah dia kapal selam. Okey, itu kalau turun bawah naik atas. Tapi kalau nak kapal selam tu statik je di permukaan air kan. Dia statik, dia bergun je. Itu dia punya daya apung dia sama dengan berat kapal selam. So ada 3 situasi. Okey, next. Lagi tak? Okey, tadi pasal kapal selam kan. Kita tengok belon panas pula. Mana belon panas? Yang tadi isi air tu kan nama dia dalam ni tau. Dia masuk dalam tangki balas ni tangki balas ni. Okey. Belon udara panas. Dia kan prinsip Archimedes ni bukan setakat dalam air sahaja dia juga dalam udara. Dalam udara pun boleh berlaku prinsip Archimedes ni. Sebabkan prinsip Archimedes kan siapa ingat apa maksud prinsip Archimedes? Seorang baca apa maksud prinsip Archimedes? Menyatakan apabila suatu objek terendam sepenuhnya atau sebahagian dalam suatu bendali, secair atau gas, daya apungan yang bertindak ke atas objek itu adalah sama dengan berat bendali tersisa. Ya, disebut dalam bendali kan. So kalau bendali tu maksudnya bukan setakat air dia juga udara. Udara pun dikira sebagai bendali juga. Jadi prinsip Archimedes pun berlaku dalam udara. Sebab tu kita boleh buat belon udara panas. Okey. Kenapa nak isi udara panas ni?
Kenapa kena isi udara panas? Kenapa tak isi udara sejuk dalam belon ni? Siapa tahu? Baca tak buku yang korang beli tu? Buku RM15 tu. Udara panas. Kenapa nak guna udara panas? Respon. Kenapa kena guna udara panas dalam belon? Kenapa tak guna udara biasa je, udara sejuk ke? Kenapa nak kena panas? Siapa tahu? Udara panas ni apa? Ringan dia, ketupatan dia apa? Siapa tahu dia punya ketupatan dia? Rendah. Ya, betul. Udara panas ni ketupatan dia rendah. Okey. Bila ketupatan dia rendah, dia bolehlah naik ke atas. Okey. Sebab tu kita guna udara panas. Okey. So kat mana dia punya prinsip Archimedes dia? Okey, prinsip Archimedes dia sama je macam kapal selam. Okey, bezanya yang ni belon belon udara panas. Okey, kita tengok sini cikgu tukar je. Mana ke? Okey, kalau lah belon udara panas tu dia tengah statik dekat udara kan. Kamu tengok belon tu dia macam pegun je ni belon. Buruknya ukur belon. Okey, ni belon. Kalau belon ni dia tengah pegun, dia tengah statik, maksudnya kan dia tak pergi, dia tak naik atas ke, dia tak turun bawah ke, dia hanya bergerak kiri kanan, statik macam tu je. Kalau waktu ni dia punya daya apung dia, okey, dia punya daya apung dia sama dengan dia punya berat belon dia. Okey, ni dia tengah statik lah. So daya apung dia sama dengan berat belon. Okey. Kenapa belon ni dia punya belon ni besar? Kenapa belon udara panas dia besar? Pernah ke kamu nampak belon udara panas kecil? Dia besar je kan? Okay, kenapa dia besar? Siapa boleh respon? Meningkatkan jumlah sesaran udara. Ya, meningkatkan jumlah sesaran udara. Belon lagi besar lagi bagus. Bila belon tu besar, so kan isi padu udara yang tersesar kat tepi-tepi ni kan. Isi padu udara yang tersesar dia banyak. So bila banyak udara yang tersesar, jadi daya apungan dia pun besar. So dia boleh terapung. Sebab itulah belon udara panas ni besar. Okey, so bila dia terapung pegun, waktu ni daya apung dia sama dengan berat belon dia lah. Okey. Macam mana nak bagi belon udara panas ni, okey, belon dia naik ke atas. So nak bagi belon tu naik ke atas kan, dia move upward kan, bergerak naik atas. Macam mana? So dia punya daya apung dia kena lebih daripada berat belon, okey. Adalah cara dia Okey, nanti cikgu explain cara dia. Okey, itu kalau nak naik atas. Kalau nak bagi belon tu turun bawah pula. Okey, nak bagi belon dia turun bawah. So, daya apung dia kena kurang daripada berat belon. Okey, sama je macam kapal selam tadi. Okey, sekarang ni macam mana nak bagi daya apung ni lebih daripada berat belon? Macam mana? Siapa tahu? Kalau tadi kapal selam kita isi air dalam tangki balas kan? Silap. Itu kalau nak bagi kapal selam tu turun bawah. Kita isi air dalam tangki balas. Tapi kalau macam belon ni nak naik ke atas, mestilah daya apung ni kena lebih daripada berat belon. Maksudnya belon tu kena ringan. Okey, macam nak bagi daya apung tu lebih daripada berat belon? Siapa ada idea? Dia guna api tu. Dia guna api. Dia guna api. Dia guna api tu untuk apa sebenarnya? Untuk panaskan udara kan. So kalau nak bagi daya apung tu lebih daripada berat belon, so dia akan isi itulah udara panas. Dia isilah udara panas banyak udara panas. Dia panaskan banyak udara masuk ke dalam belon supaya daya apung dia lebih daripada berat belon. Isi udara panas dalam belon ni, okey. Tapi kalau nak bagi daya, nak turun ke bawah pula, kamu kena bagi daya apung dia kurang. So kalau nak bagi daya apung dia kurang, macam mana?
Kalau tadi kamu isi udara panas, nak bagi daya apung dia lebih. Kalau nak bagi daya apung dia kurang daripada berat belon, kamu kena buat apa? Fikir logik je. Tadi isi. Sekarang nak bagi daya Buang apung. udara panas tu. Apa dia? Buang udara panas tu. Ya, buang. Kamu buang. Okay? Kamu buang udara panas. Buang keluar. So, bila buang keluar, nanti daya apung dia kurang daripada berat belon. Okay? Macam tu je. Senang kan? Isi udara panas, buang udara panas. Tadi yang kapal selam tadi, isi air dalam tangki balas, buang air daripada tangki balas. Macam tu je. Okay? Okay. Next. Kita pun try buat soalan kira-kira tentang belon udara panas. Hari tu kita kira soalan yang dalam air je kan. Ni sekarang ni buat ni udara panas ni. Macam mana nak buat ni? Dia kata sebiji belon udara panas terapung. Okay, di udara apabila karung nilonnya diisi dengan 600 meter padu. Tahu kan? Maksudnya kan belon ni dia punya kain ni, karung dia ni dia buat daripada nylon. Nylon. Okay. Siapa tahu kenapa nak kena buat daripada nylon ni? Respon. Nak bagi udara panas tu keluar. Tak bagi udara panas tu keluar. Dia kalis udara. Lepas tu dia ringan. Tu bukan jawapan yang tepat. Kenapa tak bagi udara panas tu keluar? Nanti kan nak bagi daya apung tu kurang. Tak, nylon ni fungsi dia apa? Dia ada satu fungsi dia memang khas lah. Bukan setakat buat belon panas je. Dia macam-macam benda boleh buat pakai nylon ni. Nylon ni dia apa? Dia sebenarnya dia tahan lah lasak Dia tahan lasak. Dia bahan yang tahan lasak. So kan tak adalah apa ni. Tak adalah belon tu pecah. Faham tak? Korang baca dalam buku tu, cuba baca dalam buku yang RM15 tu, dia kata apa nylon ni? Ada ke? Dia kata tak pecah. Ada ringan dan bahan yang kuat. Tak pecah, kuat. Ada kalis udara. Okeylah, kalis udara. Apa maksud kalis udara ni? Maksudnya, okeylah dia kalis udara Okey. Dia kalis udara yang panas kot Maksudnya kalau udara tu panas, dia tak adalah pecah ke apa. Okay, so itulah nylon Okay. So kat sini, lepas tu udara panas ni diisi dengan 600 meter padu. Dan udara panas ni ketupatan dia 1 kg meter negatif 3. Lagi ringan lah daripada udara yang keliling ni. Okay, udara panas memang ketupatan dia rendah Udara yang sekeliling tu tinggilah ketupatan dia 1.3. Okay. Berapakah jumlah jisim belon itu dan bebannya? Macam mana? Macam nak buat? Kita nak kira berapa jisim belon ni? Berapa jisim belon ni? Macam nak kira? Kalau kamu nak kira jisim belon ni berapa, dia dah katakan belon ni tengah terapung tau. Kalau dia tengah terapung, maksudnya dia bukanlah naik ke atas ke, turun ke bawah ke, tak dia tengah terapung. Maksudnya dia tengah terapung pegun. Kalau dia tengah terapung pegun, jadi dia punya daya apung dia sama dengan apa? Respon. Kalau dia tengah pegun, terapung pegun. Dengan berat. Ya, dia punya daya apung dia sama dengan dia punya berat belon ni Jadi kamu bolehlah kira berat belon ni. Kalau kamu tahu dia punya daya apung dia. Okey, sekarang ni macam nak kira daya apung dia? Kita boleh kira daripada apa? Daya apung dia kita boleh dapat daripada ni belon kan? Kita boleh dapat daripada ni, isi padu udara yang disesarkan kat tepi ni isi padu udara yang disesarkan tu. Macam nak tahu isi padu udara yang disesarkan tu berapa? Siapa ada idea? Kita boleh tahu isi padu udara yang disesarkan tu sama dengan isi padu apa? Udara yang disesarkan ni berapa isi padu dia? Siapa tahu?
Contoh dia masuk dalam air kan. Kalaulah isi padu, itu kita buat soalan apa, rakit kan. Kalau isi padu rakit tu 800 meter padu, kalau masuk dalam air, nanti isi padu air yang disesarkan berapa? Sama kan? 800 meter padu juga kan? Ingat tak benda ni? Ingat kan, isi padu air yang disesarkan tu sama dengan isi padu objek yang tenggelam tu. So sama juga dengan belon ni. Kalaulah isi padu belon ni 600 meter padu, cikgu rasa juga kena pergi loyak lah. Pen ni dah kronik. Okey, kalaulah isi padu belon ni 600 meter padu, jadi isi padu udara yang disesarkan pun sama juga, 600 meter padu juga. Okey, sama juga 600 meter padu. Okey, isi padu, tengok isi padu udara yang disesarkan ni. Okey, jadi macam mana kita nak, boleh tak kita kira daya apungan ni? Kamu dah tahu dah isi padu udara yang disesarkan ni 600 meter padu. So macam nak kira daya apungan? Daya apung. Pakai formula apa? Dah tahu dah isi padu dah, V. V apa macam nak? G. Ya, kamu boleh pakai formula V rho G untuk tahu dia punya daya apung. Okey, kira daya apung dia. Ni. Buoyant force, daya apung, V rho G. So V dia 600 meter padu, rho ketumpatan. Nak ambil ketumpatan apa ni? Kamu nak ambil ketumpatan udara panas ke? Kamu nak ambil ketumpatan udara yang disesarkan tu? 1 kg meter negatif 3. Kalau ambil 1, itu ketumpatan udara panas. Tapi 600 meter padu ni isi padu udara yang disesarkan dekat keliling tu tak? Keliling. Dekat sekeliling belon tu So kamu kena ambil isi padu udara yang disesarkan. Okey, yang 600 meter padu ni kan isi padu udara yang disesarkan. Yang kat tepi-tepi ni. So kamu kena ambil ketumpatan udara yang kat tepi-tepi ni lah. Berapa ketumpatan udara yang kat tepi-tepi belon ni? 1.3. Ya, 1.3. Okey, kena ambil 1.3. Faham? Faham ke? Sama lah macam yang kita buat soalan yang isi padu air laut yang disesarkan kan. So kamu akan ambil ketumpatan air laut kan. So sama lah ni. Isi padu udara yang keliling ni yang disesarkan ni. Kamu kena ambil ketumpatan udara yang keliling ni lah 1.3. Okay. And then gravity berapa gravity? 9.81. 9.81. Okay, Dara dapat berapa? Okay, sebenarnya kalkulator pun hilang. Kalkulator mana? Korang kira dapat berapa tu? 7,651.8 Newton. Okay. Sekejap 7651.8 unit dia adalah Newton. Okay. So itulah dia punya daya apung dia. So kalau daya apung dia adalah 7651.8 Newton. Jadi berat belon dia pun sama juga. Okay. Berat belon. Berat belon pun sama jugalah 7651.8 Newton. Okay, itu dalam Newton. Kalau dia nak jisim Kalau dia nak jisim, so dia nak dalam kg. Berapa kg ni? Respon 7651.8 Newton tukar ke kg berapa? 180. Sekejap. 1 kg berapa Newton? Jangan ambil 9.81. ambil yang kamu punya KSSM ni tak nak ambil 10, dia ambil 9.81. Okay, 1 kg 9.81 Newton. So kalau 7651.8 Newton berapa kg? Bahagilah, bahagi dengan 9.81. Berapa? Oh, 780 780. Ya, 780 kg. Okay, dah settle soalan ni. Okay, next. Kemudian dia kata karung nilon tu dia isi lagi udara panas sehingga menjadi 750 padu. Tadi asalnya 600 meter padu terapung je kan. Kalau dia isi sampai 750 meter padu,
agak-agak dia apa? Belon tu kenapa dia nak isi udara panas dalam ni? Kenapa dia nak masuk lagi udara panas? Dia nak naik atas ke dia nak turun bawah? Respon. Naik atas. Dia nak naik atas. Okay. So bila dia nak naik atas, sebab dia nak bagi daya apung dia tu lebih kan. Lebih daripada berat belon. Ni daya tujah ke atas ni maksudnya daya apung ni maksudnya daya apung. So kalau ada soalan dia tulis daya tujah ke atas tu, tu maksudnya daya apung tu. Okey, dia so kira pula daya apung belon tu. So kamu kira lah daya apung dia. Berapa? Sama je macam tadi. Kalau dia isi, sebelum tu kau catat dulu berapa berat belon ni. 7651.8 Newton Maksudnya belon ni jisim dia adalah jisim belon tu adalah 780 kg. Kalau berat belon, maksudnya kan kita boleh tahu berat belon yang sebenar, jisim belon yang sebenar kalau dalam keadaan terapung statik kalau tengah terapung statik, tentu kita boleh tahulah dia punya berapa jisim dia yang sebenar tu. Ni berat belon berapa? 751.8 Newton. Okey. Jadi bila kamu nak bagi belon tu naik ke atas, pastikan daya apung belon tu lebih daripada berat belon ni yang 751.8 Newton ni. Dia kena lebih. So caranya isi udara panas ke dalam belon. Diisi sampai 750 meter padu. So macam nak kira daya apung dia sekarang? Cuba kira berapa? Cara dia sama je. Kamu kalau isi padu belon tu 750 meter padu. So isi padu udara yang disesarkan pun sama juga 750 meter padu. So berapa daya apung tu? Cuba kira. Cikgu punya pen ni dah lah masalah. Korang kira dapat berapa? 764.75. 75 lebih ke kurang? Kurang lah, cuma ingatkan lebih. Sekejap Mana tu? Sekejap. Sepatutnya lebih lah. Okey, kejap kalau lah si padu belon ni 750 meter padu. Jadi isi padu udara yang disesarkan dekat tepi ni pun 750 meter padu juga. So nak kira daya apung dia pakai formula V, ni isi padu udara yang disesarkan V rho G. Ni daya so kita boleh kira lah daya apung dia. Jadi V dia berapa? V dia 750 ketumpatan udara sekeliling tu 1.3, graviti dia 9.81. Okey. Salah. Tadi bukan 7, dia 9. 9,564. Patutlah. Kan lebih kan. Okay. 750 darat 1.3 darat 9.81. So dapatlah 95.75 Newton. Nampak tak? So daya apung dia lebih tak daripada berat belon ni? Lebih kan? Lebih. Lebih. So bila dia lebih, bolehlah belon ni naik ke atas. Okey? Sebab daya apung dia adalah 95.75 Newton. Dia punya berat belon yang sebenar tadi 7651.8 Newton. So nampak kan? Daya apung dia lebih daripada berat belon. So dia boleh naik ke atas. Itulah dia. Okay. Sebab itulah kena isi udara panas ke dalam belon. Okay. Nak bagi daya apung dia lebih. Okay. Sekarang ni kira berapa dia punya pecotan.
Pecutan. Siapa ada idea? Pecutan ni simbol dia A. Pakai formula apa ni? Siapa ada F idea? sama dengan MA. Ya, kita boleh pakai F sama dengan MA. So, F sama dengan MA. Jadi nak cari A sama dengan F per M. Jadi daya apung dia tadi berapa? Berapa tadi? Kejap. Mana boleh kira daya apung? Kita kan silap, bukan daya apung. Ni apa nilai F ni? F tu bukan daya apung nak ambil apa F dia? Kalau naik ke atas, daya apung dia 9564.25, berat dia 7651.8 Newton. So daya yang sebersih-bersihnya tu berapa yang naik ke atas? So kita dah belajar ni, masalah keseimbangan daya kan? Keseimbangan daya ke? Apa tahu nama dia? Bukan keseimbangan daya, apa ni? Daya apa? Paduan Ya, daya paduan. Daya paduan, daya bersih. So berapa daya paduan ataupun daya bersih yang sebersih-bersihnya yang naik ke atas? Berapa? 192.95. Macam mana kamu buat tu? Kamu tolak kan? Tolak. Ya, tolak. So 9564.75 kamu tolak dengan 7651.8. Tolak. So kamu akan dapat daya bersih dia 1912.95 Newton. Inilah dia punya daya bersih dia. So pakai yang itu daya bersih yang naik ke atas dia. Jadi 19